ثم رد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sarra ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Sidang penonton muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah. Marilah kita pertamanya pada malam ini bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan masa, dengan dipanjangkan usia, diberikan nikmat kesihatan dan juga selamat daripada musibah pandemik yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pelbagai bentuk untuk melihat tahap mana kesabaran dan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai untuk Allah taala mengingatkan kita tentang kehidupan kita yang sementara ini, yang mana kita semua pasti satu hari akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini saya berkesempatan untuk bersama di atas talian dalam kuliah di Alam Maya yang dianjurkan oleh Pondok Maya Nur Fattah bersama dengan skuad pengurusan jenazah Malaysia, NGO pengurusan jenazah Malaysia, yang mana usaha yang inisiatif yang sangat baik bagi menganjurkan suatu bentuk kuliah di Alam Maya ataupun kuliah di medsos yang pada waktu ini merupakan satu tuntutan dalam kehidupan kita, bukan hanya tuntutan dari sudut mengadakan pengajian dan dakwah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi, sains dan kelebihannya untuk memenangkan dan memberikan kebaikan kepada umat Islam secara keseluruhannya. Alhamdulillah pada malam ini kita akan membicarakan satu topik yang penting dalam aspek fardu ain, yang sangat penting untuk kita ketahui bersama dan menjadi tuntutan kepada agama, kepada kita untuk kita mempelajarinya. Dan sebagai peringatan sekiranya ilmu ini sudah kita pelajari ataupun sudah kita mengetahui, tapi sebagai peringatan kita bersama. Kerana peringatan itu sangat berfaedah kepada umat Islam sebagaimana firman Allah, "Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka beringatlah, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang yang beriman. Tajuk perbincangan kita pada malam ini berkisar dengan pendidikan. Pendidikan Islam kepada anak sesudah baligh. Satu tajuk yang sangat panjang sebenarnya, yang boleh dikatakan tidak cukup dengan masa yang ada pada kita sekadar untuk dalam tempoh yang amat singkat. Tetapi kita akan cuba untuk melihat beberapa aspek penting tentang topik perbincangan kita yang menarik dan juga yang penting, salah satu daripada tuntutan Islam itu sendiri, iaitu secara umumnya bahawa pendidikan anak sesudah baligh ini salah satu daripada tuntutan Islam. Salah satu daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khasnya ibu bapa ataupun parent. Ini adalah merupakan satu ilmu parenting yang perlu ada pada setiap ibu bapa, yang mana kita
sebagai ibu ataupun ayah, ataupun sebagai kepada mereka yang bakal menjadi ayah dan ibu, yang akan melangsungkan perkahwinan sebagai contoh. Bulan 12 umpamanya, sebelum PKP dahulu, kesempatan bulan 12 ni bulan yang dianjurkan walimatul arus. Pelbagai walimah dianjurkan untuk melangsungkan perkahwinan pasangan mempelai. Dan walaupun dalam keadaan PKP masih lagi kita dapat sebahagian yang dapat menganjurkan program walimatul urus ini. Namun begitu, apa yang penting kepada setiap umat Islam yang bakal menjadi ayah dan ibu ataupun yang bakal menjadi pengantin, salah satu perkara yang perlu dilihat sebagai satu ilmu keperluan yang perlu dipelajari ialah ilmu mendidik anak-anak. Ilmu yang berkait dengan pendidikan anak-anak. Karena satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maka ayat ini kata ulama tafsir, satu ayat yang cukup menggentarkan hati kita. Rupanya bahawa syarat kita nak masuk syurga itu bukan hanya sekadar kita dapat menjaya ataupun kita dapat berjaya menyelamatkan diri kita secara individu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita dapat berjaya menyelamatkan diri kita, termasuklah mereka yang terletak di bawah tanggungan kita, turut sama selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melayak untuk menjadi ahli syurga Allah taala. Begini besarnya tanggungjawab yang Allah letakkan di atas bahu mereka yang beriman, terutamanya mereka yang bakal bergelar ibu dan ayah. Terutamanya kita yang menjadi ibu dan ayah yang memiliki tanggungjawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam, satu-satu sudut bahawa Islam ni bukan agama yang bersifat individualistik. Bukan urusan hang, urusan aku. Agama engkau, agama aku. Jangan jaga tepikan orang, tidak. Ajaran Islam ni ajaran yang kita nak menyelamatkan seramai-ramainya manusia daripada api neraka Allah dan membawa seramai-ramainya umat manusia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di kalangan mereka, anak-anak kita yang letak di bawah tanggungan kita, yang menjadi tanggungjawab kepada kita, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah seorang suami apabila dia berjabat tangan dengan seorang qadi ataupun dengan wali kepada seorang wanita, untuk dia berkahwin dengan seorang wanita, seorang anak gadis yang bakal menjadi isterinya, apabila dia berjabat tangan lalu disebutkan akad nikah dan dilafazkan kemudian balas akad tersebut kabulnya, kemudian pula disaksikan oleh dua orang saksi, maka sudah terbeban di atas bahunya tanggungjawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia kena berusaha untuk memastikan dirinya selamat daripada api neraka Allah, dan juga isteri serta zuriat yang lahir daripada perkahwinan yang baik ini selamat juga daripada api neraka Allah taala. Inilah cerminan gambaran Islam bahawa kepentingan kepada ibu bapa untuk mengambil tahu dan berperanan sebagai peranan yang sepatutnya yang dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Perkahwinan bukan sekadar seronok. Perkahwinan itu bukan sekadar untuk melampiaskan nafsu kita dengan cara yang halal. Tetapi perkahwinan dan menjadi urusan keibubapaan itu satu amanah yang dibebankan, amanah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang setiap daripada kita dalam manusia di atas dunia ini tidak ada seorang pun yang terlepas daripada tanggungjawab. Sedangkan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menamakan pangkat-pangkat tertentu dalam hadis baginda SAW bahawa mereka ini tetap akan dipertanggungjawab oleh Allah. Yang pertama, pemerintah. Ini disebut berdasarkan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu itu adalah pengembala, yakni penjaga gembalaan. Dan dia akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala, kata Rasulullah, akan segala gembalaannya. Betul juga disebut secara spesifik oleh baginda Nabi SAW, seorang ayah yang dipertanggungjawab adalah merupakan pengembala, yakni penjaga kepada isteri dan keluarga keseluruhannya. Dan dia akan dipersoalkan oleh Allah. Termasuklah disebutlah hadis itu seorang ibu, seorang isteri yang akan dipersoalkan oleh Allah dalam urusan rumah tangganya. Inilah gambaran betapa pentingnya ilmu pendidikan yang berkait rapat dengan anak-anak, terutamanya anak yang bakal menjadi anak yang sudah baligh.
Jadi kita akan masuk kepada topik perbincangan, pendidikan anak sesudah baligh. Pertamanya, dari sudut fiqh, apa itu yang dimaksudkan sebagai baligh? Kan? Baligh, masuk dah baligh. Apa yang dikatakan dengan baligh? Kan? Bahasa Melayu ni, kalau kita nak terjemahkan kepada baligh ni maknanya cukup umur lah. Kan? Tetapi bahasa Arab tu lebih sedap disebut. Bahasa Arab baligh itu kadang-kadang diserasikan dengan bahasa Melayu. Banyak perkataan-perkataan dalam fiqh diserasikan dalam bahasa Melayu, menjadikan bahasa yang kita guna pakai, termasuklah baligh. Maka perkataan baligh itu dimaksudkan oleh ulama ialah sifat yang memindahkan seseorang itu daripada status kanak-kanak kepada status dewasa. Itu maksud baligh. Iaitu satu keadaan, satu sifat di mana seorang kanak-kanak tu berubah tahap dia, status dia. Contohnya status daripada bujang menjadi orang yang sudah berkeluarga ataupun berpasangan ataupun beristeri ataupun bersuami, ataupun dimaksudkan status itu maksudnya kalangan kanak-kanak yang sebelumnya belum baligh ataupun di tahap memais dan ke bawah, sehinggalah tahap mereka dah mencapai usia yang dikatakan dewasa, iaitu bermulanya dewasa itu apabila mereka mula baligh. Dan sifat itu ditandakan, diletakkan oleh hukum fiqh, ada tanda-tandanya. Antara tandanya ialah keluarnya mani bagi lelaki. Keluarnya air mani bagi lelaki. Jadi kebiasaannya keluar air mani dengan sebab mimpi. Bila kanak-kanak itu bila sampai usia tahap-tahap tertentu ataupun usia umur tertentu yang beza keadaan, suasana, masa dan tempat. Ada negara yang agak panas suhu dia menyebabkan usia baligh ini lebih cepat. Ada kanak-kanak yang duduk di negara yang sejuk, usia balighnya agak lambat. Jadi kita orang Malaysia ni, rumpun Nusantara ni cuaca balance di antara sejuk dan panas. Jadi dia di antara pertengahan. Jadi apapun kata para ulama bahawa dimaksudkan baligh itu apa? Iaitu dimaksudkan baligh itu bagi lelaki apabila keluarnya air mani. Kemudian juga ditafsirkan juga, diterjemahkan baligh kepada perempuan, iaitu apabila keluarnya darah haid bagi perempuan. Apabila mereka mencapai usia tertentu. Dan sebahagian ulama, sebagai contoh Imam Syafi'i, sebahagian Imam Hanafi dan Hambali mengatakan bahawa usia maksimum baligh bagi anak lelaki ialah 15 tahun. Ini kebiasaan. Dia tidak syaratnya 15 tahun, tapi kebiasaannya 15 tahun. Maknanya usia maksimum bermakna 15 tahun tu, anak ni kalau sekiranya dia tak melalui proses sebagaimana biasa normal, tapi 15 tahun tu makna dia sudah mencapai baligh. Katalah dia terlepas mimpi, umpamanya. Ataupun dia kata, mak tak pernah pun mimpi. Tapi malam ada pernah sekali basah, tak pernah mimpi. Tapi bila sampai usia 15 tahun, bermakna dia sudah baligh. Ini secara puratanya, secara akumulitnya, usia yang biasa berlaku kepada anak-anak lelaki. Adapun bagi pendapat mazhab Maliki pula mengatakan bahawa usia baligh anak lelaki ialah 18 tahun. Ada yang lewat sikit. Mengambil Imam Malik mengambil pandangan secara keseluruhan, dia melihat keseluruhannya. Biasanya 18 tahun ni ialah usia yang sampai baligh ataupun confirm baligh pada usia 18 tahun. Adapun kata sebahagian ulama mengatakan bahawa adapun anak perempuan pula bila sampai umur baligh itu lebih awal berbanding lelaki. Umpamanya lelaki 15 tahun, tapi anak perempuan boleh jadi 13 ataupun 14 tahun, lebih awal setahun ataupun 2 tahun lebih awal. Ini menandakan bahawa maknanya terlebih dahulu anak-anak itu perlu diberikan perhatian dari sudut pendidikan oleh ibu dan ayah. Ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih, muru auladakum bis-salah wa hum abna 10 sinin. Hendaklah kamu ajar, hendaklah kamu didik, hendaklah kamu tunjuk anak kamu untuk salat, didik mereka untuk sembahyang dan menyuruh mereka untuk sembahyang apabila mereka anak yang berusia bermula dengan 7 tahun. Wa huwa abna'u 7 sinin, 7 tahun. Kemudian wadribu wa idza balaghu 10 fadribuhum, dan apabila mereka sampai usia 10 tahun maka hendaklah kamu menghukum mereka sedikit. Jadi hadis ini menggambarkan bahawa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diberikan pendidikan seawal mungkin kepada anak-anak. Walaupun pada usia 7 tahun, yang pada kebiasaannya 7 tahun ini bukan usia baligh tetapi diberikan pendidikan yang awal. Ini menggambar bahawa kepentingan pendidikan perlu didedahkan kepada anak-anak
Tetapi kalau merujuk kepada sistem pendidikan yang sebenar, sebagaimana ajaran Islam, Islam mengajar kepada kita bahawa anak-anak ni bukan hanya diberi pendidikan tentang sembahyang, tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala hanya ketika 7 tahun. Malah diperkenalkan kepada anak-anak ni dengan pendidikan Islam. Bermula daripada mereka dalam perut lagi. Kerana begitulah diajar oleh Nabi SAW sunnah-sunnah tertentu yang perlu diamalkan oleh ibu dan ayah ketika mana mereka berkahwin. Umpamanya Nabi SAW berpesan pada kita tentang memilih pasangan yang baik. Tunkahul mar'ah li arba'. Kahwinilah ataupun wanita yang dikahwin itu dengan sebab 4 perkara. Dengan sebab 4 perkara. Jadi pendidikan daripada awal. Islam mengajar pendidikan untuk pastikan kelahiran anak itu menerusi pendidikan terlebih dahulu. Yakni bagaimana ayah itu dan bakal ayah dan bakal ibu itu hendaklah datang daripada pasangan yang telah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu akan perintah daripada Allah. Bagaimana Nabi SAW pesan, tunkahul mar'ah li arba'. Dikahwini perempuan itu dengan sebab 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, dengan sebab kecantikannya. Yang keduanya, li maliha, dengan sebab hartanya. Yang ketiga, li hasabiha, dengan sebab keturunannya. Dan yang keempat, li diniha, dengan sebab agamanya. Fadhfar bizati din taribat yadaka, kata Rasulullah SAW. Maka pilihlah yang keempat, iaitu agama. Merujuk kepada mereka, pasangan itu, bakal pengantin itu, mereka yang menitik beratkan tentang urusan agama. Sama ada si suami, bakal suami ingin memilih isteri yang memiliki agama, ataupun dimaksudkan di sini bahawa si suami yang memilih isteri dengan tujuan untuk mendidik wanita tersebut ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti kata lain bahawa semuanya mementingkan pendidikan Islam. Semuanya memastikan bahawa mereka ini nak berkahwin dengan sebab agama yang diperintahkan oleh Allah. Kerana itulah permulaan pendidikan anak-anak, iaitu bermula daripada bermulanya pasangan itu bakal menjadi suami dan isteri. Inilah gambaran yang sangat penting yang kita faham. Bagaimana kepentingan pendidikan keibubapaan yang berkait dengan ilmu-ilmu tentang pendidikan anak kita, terutamanya pendidikan baligh. Betullah juga sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika mana si ibu itu sedang mengandung, umpamanya. Pelbagai sunnah yang dianjurkan kepada kita, kepada ibu dan ayah, kepada isteri sebagai ibu, sebagai contoh, untuk dia memastikan anaknya itu dalam kandungan itu mendapat juga pendidikan daripada ibu dan ayah, terutamanya si ibu yang kadang mengandung itu dalam keadaan dia membaca, dalam sentiasa membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila anak itu lahir pula, dilaungkan azan. Permulaan yang pertama, pendengaran. Setelah keluar daripada janin, janin itu keluar daripada perut seorang ibu, maka dia memperdengarkan. Perkara yang pertama diperdengarkan kepada telinga anak itu ialah dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendidikan yang awal. Bagaimana lebih dahulu, sebagaimana yang kita dengar dari kisah orang Yahudi, mengatakan bahawa ibu-ibu anak-anak Yahudi ini, anak-anak ataupun ibu-ibu Yahudi ini, ketika mana mereka mengandung, akan buat latihan sains dan matematik untuk pastikan anak mereka itu sudah ada genetik hormon yang bijak dalam sains dan matematik. Tapi Islam bukanlah janin, bukanlah keadaan kandungan. Islam lebih awal mementingkan ilmu dan pendidikan ini sewaktu pasangan-pasangan itu bakal untuk menjadi ibu dan ayah. Inilah kehebatan ajaran Islam lebih daripada idealisme barat dan seumpama dengannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kemudian pula baligh ini menandakan seorang anak telah mencapai kesempurnaan tubuh dan akal. Apa dimaksudkan baligh? Baligh ini ialah satu tanda. Salah satu daripada tanda-tanda untuk menggambarkan bahawa anak tersebut ataupun manusia tersebut sudah sampai satu tahap kesempurnaan bagi tubuhnya, secara fizikalnya dan akalnya. Jadi seorang kanak-kanak apabila dia cukup sempurna dengan matanya, dengan akalnya, dengan badan tubuh fizikalnya, tinggal satu saja dia belum sempurna. Apa dia? Iaitu air benih, air mani. Bila air mani sudah mula keluar, maka ia telah cukup sempurna sebagai manusia. Begitulah seorang anak perempuan. Tubuhnya cukup sempurna. Allah Ta'ala ciptakannya daripada rambutnya sehinggalah kakinya. Segala tubuhnya sempurna. Tinggal satu saja, iaitu kemampuannya untuk mengeluarkan haid ataupun kemampuannya untuk mengandung, kemampuan untuk hamil. Maka apabila seorang kanak-kanak perempuan itu sudah mampu untuk berhaid, berlaku haid pada dirinya,
Kerana itulah tandanya bahawa dia berkemampuan untuk melahirkan seorang anak. Maka sempurnalah tubuh bagi satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang dimaksudkan oleh ulama dengan baligh, iaitu ketika mana baligh itu menandakan bahawa kesempurnaan bagi akal dan juga tubuh bagi seseorang manusia. Dan apa juga dimaksudkan dengan baligh? Dimaksudkan dengan baligh itu apabila seseorang itu sudah capai tahap taklif, iaitu tahap tanggungan dosa dan pahala. Dicatatkan segala amalannya di atas dunia. Dicatatkan segala perbuatannya, setiap percakapannya, setiap tingkah lakunya, dan telah dihantar oleh Allah malaikat untuk mencatat amalan baginya. Maka itu dimaksudkan baligh, iaitu sudah sampai ke tahap taklifan. Maka sebab itulah ada hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW sebut rufi'al qalamu ala thalatha. Terangkatnya cacatan ke atas 3 golongan. Salah satu daripada 3 golongan itu as-sabiyyu hatta yablugh, iaitu seorang kanak-kanak yang dia belum baligh, dia tidak akan ditulis segala amalan dia. Belum lagi sampai masa untuk ditulis amalan. Tetapi sehinggalah dia sampai baligh, maka bermula saat itu dia ditulis segala amalannya, segala perbuatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihitung amalan serta diberikan habuan di sisi Allah Taala di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian pula, kenapa pula tanggungjawab ini dibebankan kepada ibu bapa? Tanggungjawab ini dibebankan kepada ibu bapa ialah kerana ibu bapa memainkan peranan sebagai suatu mereka yang memikul amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam menggambarkan bahawa setiap anak itu merupakan amanah daripada Allah. Walaupun ia datang daripada rahim seorang wanita, daripada perhubungan yang halal di antara lelaki dan seorang perempuan. Tetapi hakikatnya setiap jiwa manusia yang lahir di atas muka bumi ini adalah merupakan suatu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seorang pemerintah, Allah letakkan tanggungjawab amanah kepadanya untuk menjaga nyawa-nyawa manusia. Tidak boleh membiarkan mereka dibunuh ataupun dimatikan dengan tanpa hak. Pemerintah wajib menjaga. Sebagaimana pemerintah wajib menjaga nyawa manusia di kala COVID. Untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan rakyat selamat daripada musibah pandemik dan selamat nyawa mereka, kerana di antara maqasid syariah yang penting untuk dijaga sesudah daripada agama ialah menjaga nyawa manusia. Ini kedudukan menjaga nyawa manusia itu dari sudut matlamat Islam diturunkan oleh Allah adalah nombor 2 sesudah daripada memelihara agama. Atas kepentingan itulah bukan hanya pemerintah menjaga manusia itu merupakan amanah, tetapi ibu dan ayah menjaga nyawa dan dipertanggungjawabkan setiap jiwa yang dikurniakan oleh Allah dalam bentuk anak. Itu adalah merupakan amanah daripada Allah dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan daripada surah Tahrim di permulaan sebentar tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah Ta'ala. Kata ulama As-Sa'di, tafsir As-Sa'di, menyebut bahawa dimaksudkan ayat ini bahawa seseorang hamba tidak akan mungkin masuk syurga melainkan dia selamatkan dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya. Begini beratnya maksud yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita. Wahai ibu dan ayah, wahai parent-parent, wahai ibu dan ayah, wahai bakal-bakal isteri, bakal-bakal suami, bakal-bakal pengantin, ingatlah bebanan yang akan ditanggung oleh Allah Ta'ala ke atas kalian. Satu bebanan yang sangat besar. Tanggungjawab kita sangat besar si Allah Ta'ala. Agama Islam kita ni bukan agama individualistik, tapi agama yang menyelamatkan seramai-ramainya manusia. Apalagi mereka yang dibebankan oleh Allah dengan tanggungjawab ke atas anak-anak sebagai contoh yang merupakan zuriat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian pula, antara perkara yang perlu dibincang dalam topik ini ialah bagaimana kewajipan seorang dan ayah itu mendidik anak dalam memahamkan mereka dalam aspek baligh. Kewajipan ibu dan ayah untuk menyampaikan kepada anak tentang hukum hakam yang berkait dengan baligh, yang berkait dengan kejadian-kejadian yang akan berlaku kepada anak-anak mereka apabila sampai usia yang sebagaimana sebut tadi oleh para ulama. Ada ulama kata usia 15 tahun itu usia maksimum. Ada mengikut sebahagian tempat 13 tahun dan 14 tahun sudah sampai umur baligh. Mungkin pengalaman kita berbeza-beza. Ada yang baligh umur 13 tahun.
Kan? Mungkin tengok suasana keliling. Kalau kita adik-beradik ramai, ada yang dewasa ramai duduk sekeliling kita, mungkin cepat balik. Berbanding dengan anak itu, sekelilingnya itu tidak ada siapa kecuali diri dia, ataupun dia anak tunggal, ataupun dia tidak ada orang dewasa yang bersama hidup dengan dia, lambat sikit balik. Ikut suasana sekeliling. Kerana ia ada faktor-faktor sekeliling itu juga berkait rapat dengan cepat ataupun lambat baliknya seseorang. Apapun begitu, ibu bapa wajib menyampaikan ilmu yang berkait dengan pendidikan balik ini kepada anak-anak. Sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin. Kan kata Nabi SAW, perintahlah oleh ibu dan ayah itu, pesan Rasulullah, oleh ibu dan ayah itu perintahlah kepada mereka, iaitu anak-anak, supaya mereka itu solat ketika mana mereka berusia 7 tahun. Ini menandakan bahawa hadis ini mendidik kepada kita bahawa bagaimana agama pesanan Nabi SAW supaya mendedahkan ilmu agama, mendedahkan ilmu yang berkait dengan fardu ain kepada anak-anak. Jangan terlalu lewat. Jangan sampai anak dah sampai tahap baru boleh mengundi, barulah nak suruh ajar agama, jangan. Pepatah Melayu pun menyebut tentang melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pepatah yang cukup menarik. Takkan mungkin kita dapat melenturkan buluh, kita membengkokkan mengikut suka kita ketika mana buluh itu sudah sampai tahap yang cukup matang. Takkan mungkin. Dan malah buluh itu akan berbidas balik orang yang melenturnya. Maka dilenturkan buluh itu ketika mana dalam diri keadaan buluh itu dalam keadaan yang lembut, iaitu dalam keadaan rebung. Maka ini penting kepada kita bahawa hadis ini mengajar kepada kita bahawa walaupun anak itu belum mencapai usia baligh untuk melaksanakan kewajipan sembahyang, tetapi mendidik mereka, mendedahkan mereka, memberikan suasana kepada mereka tentang sembahyang itu kena diberikan dalam keadaan yang lebih awal daripada sebelum, iaitu sebelum mereka mencapai usia baligh. Anak itu mungkin mencapai usia balik pada usia 15 tahun. Kalau 7 tahun sudah didedahkan, bermakna dia telah mendapat ilmu pendedahan 7 tahun ataupun 5 tahun, 6 tahun lebih awal daripada balighnya. Ini menandakan bahawa inilah kejayaan yang akan dicapai oleh ibu dan ayah ketika mana dia berjaya mendidik anak daripada awal. Walaupunlah kita dalam mendidik anak-anak ni, terutamanya sewaktu anak-anak tu jiwanya nak bermain, jiwanya suka bersukaria, yang tak faham tentang susah dan payah, tak faham tentang makan dan minum, tak faham tentang kesusahan ibu dan ayah mencari rezeki, tak faham lagi. Tak faham tentang kesedihan dan kegembiraan yang sebenar, tak faham lagi. Tetapi mendedahkan mereka dan memberikan satu environment kepada mereka untuk melaksanakan perintah Allah perlu diberikan dalam bentuk yang awal. Sebagai contoh, di rumah kita walaupun anak kita belum balik, tapi kita sebagai ibu dan ayah perlu membiasakan sembahyang dan didedahkan keadaan kita sembahyang itu kepada anak-anak dengan tujuan untuk mendidik mereka. Sembahyang ni memang sudah tentulah maksudnya kita ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Tapi kalau kita sembahyang dengan tujuan untuk mendidik anak-anak, maka ia menjadi perkara yang dianjurkan oleh agama. Dedahkan kepada ibu dan ayah itu, dedahkan amalan-amalan soleh mereka. Bacaan Quran di rumah, solat sembahyang di rumah berjamaah antara suami dan isteri, ibu dan ayah. Buatkan di rumah. Walaupun dianjurkan sembahyang di masjid oleh agama kepada ayah, pada suami, tetapi sekali-sekala dianjurkan buat di rumah untuk membina satu suasana pendidikan kepada rumah tangga, khasnya kepada anak-anak kita. Walaupun mereka masih kecil. Pendedahan daripada awal. Sebagaimana Nabi SAW sebut, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarlah dan perintahlah anak kamu untuk salat ketika mana usia mereka 7 tahun. Menandakan bahawa pendedahan itu diberi lebih awal sebelum mereka balik. Ini penting. Walaupun mereka belum wajib melaksanakan tuntutan salat, tetapi mendedahkan ataupun memberikan wajib bagi pada waktu itu lebih awal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita membicarakan tentang soal balik ini, sudah tentulah timbul persoalan tentang mumayyiz. Mumayyiz ini apa? Berkata ulama, mumayyiz ini membawa maksud bahawa satu kanak-kanak yang sudah mencapai kecerdasan akal yang mula berkembang. Dia ada kecerdasan akal dan mula berkembang sehingga kan dia mampu membezakan antara dua perkara, baik dan buruk. Ada ulama mengatakan bahawa mumayyiz ini ialah kanak-kanak yang sudah mampu makan sendiri, mampu minum sendiri dan mampu membasuh istinja ataupun bersihkan tubuhnya dengan sendiri. Ini tandanya mumayyiz. Walaupun mereka belum sampai tahap baligh, iaitu keluar air mani,
tapi mereka mampu menguruskan diri mereka secara kanak-kanak, walaupun tidak sesempurna sebagaimana orang dewasa. Tetapi mereka sudah sampai tahap mumayyiz. Perkataan mumayyiz ini datang daripada perkataan maiz, iaitu perbezaan, keistimewaan, iaitu golongan ataupun tempoh di mana anak-anak itu sudah mampu membezakan di antara dua perkara. Di antara perkara-perkara yang baik dan tidak baik. Ini dikatakan tempoh mumayyiz. Dan tempoh mumayyiz ini tempoh yang paling sesuai segala bentuk pendidikan. Pendidikan yang baik. Untuk diberikan kepada anak-anak itu. Untuk dibedahkan kepada anak-anak. Jangan sampai balik baru bagi. Walaupun tidak salah. Tidaklah salah rigidnya Islam ni tak boleh bagi pendidikan kepada orang yang dah balik. Hatta Islam ni suruh kita belajar sampai mati. Saya difahamkan NGO Squad pengurusan jenazah ni, dia motto tagline dia, belajar mengaji sampai dalam kubur. Jadi walaupun begitulah konsep Islam, mengaji ni sampai mati. Tetapi bukan bermakna kita mengatakan bahawa kena berikan pendidikan anak-anak ini sebelum balik, tetapi apakah sudah balik tak boleh bagi pendidikan? Tidak. Tetapi ia menggambarkan keutamaan, aulawiyatnya, prioritinya, yang perlu diambil oleh ibu dan ayah untuk berusaha sebaik mungkin dalam tempoh kanak-kanak itu masih kecil. Tempoh anak-anak ni masih suci. Dia umpama cat warna putih. Kita lemparkan apa sahaja benda kecil ataupun yang berwarna, walaupun kecil saiznya, tetap akan nampak kesan pada satu tempat yang berwarna putih. Umpamanya dinding yang ada di sekeliling kita. Dinding yang berwarna putih. Balinglah apa pun, pensel, apa saja dia akan memberi kesan. Itulah umpamanya anak-anak. Itulah umpamanya anak-anak kita. Itulah ibaratnya kiasan pada anak-anak kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci bersih. Fitrah, suci bersih. Sebagaimana suci bersihnya kain yang putih. Ini gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah pendidikan boleh diberi dalam tempoh apapun. Sebelum balik, selepas balik, tua, muda, dewasa, kanak-kanak, remaja, boleh diberikan ilmu pendidikan tentang apa saja. Tetapi hakikatnya dianjurkan oleh agama supaya sebaik-baik mungkin kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita seawal yang mungkin. Karena itulah sebaiknya yang dianjurkan oleh Islam dan juga dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala. Kemudian antara lain dalam hadis yang kita sebut tadi, muru auladakum bisalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum idza balaghu 10. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung hadis itu, Nabi kata, perintahkanlah anak kamu mendirikan salat ketika mana usia mereka 7 tahun. Dan hukumlah mereka apabila mereka enggan, yakni engkar untuk melaksanakan kewajipan agama ketika mana mereka usia 10 tahun. Kemudian Nabi pesan dalam hadis itu sebagai sambungannya, wa farriquhum fil madaja'. Pisahkanlah mereka daripada tempat tidur, di tempat tidur. Jadi Nabi pesan salah satu aspek ini boleh dikatakan salah satu daripada cabang kecil apa yang disebut dalam ilmu pendidikan sekarang dalam konteks kementerian, contohnya Kementerian Pendidikan yang berbicara tentang ilmu seks di antara anak-anak sekolah. Jadi salah satunya Islam sudah mendahului perkara ini. Islam lebih awal membicarakan soal ini, iaitu tentang bagaimana perlunya pendidikan awal anak-anak ini berkait dengan hubungan seks. Dalam arti kata bahawa hubungan yang berkait dengan jantina, yang berkait dengan hubungan antara manusia. Rasulullah SAW sebut, farriquhum fil madaja'. Pisahkanlah mereka, yakni anak-anak itu bila sampai 10 tahun kena pisahkan di tempat tidur di antara lelaki dan perempuan, di antara anak-anak dengan ibu dan ayah. Ini pesan Rasulullah SAW. Karena pada usia itu anak-anak dia sudah merakamkan. Dia boleh merakamkan segala apa yang dia lihat, segala apa yang dia saksikan, segala apa yang dia dengar, segala apa yang dia rasa. Malah dia merasa daripada tubuhnya. Apabila dia boleh terangsang daripada tubuhnya apabila melihat reaksi-reaksi daripada luar yang dilihat menerusi panca inderanya. Ini penting untuk satu pendedahan kepada kita bagaimana Islam sangatlah mementingkan tentang pendedahan ilmu ini dan apa yang disebut-sebut dalam masyarakat tentang ilmu, tentang hubungan sama manusia ini, hubungan manusia ini ataupun seks ini yang dibicarakan di pendidikan.
Islam lebih awal membicarakan, tapi dalam bentuk yang lebih sopan. Disebut dalam perkataan kita ni, perkataan set ni allergic. Kita perkataan set ni kita boleh tukar ilmu ada bentuk lain. Mungkin namakan dengan istilah yang lain. Tetapi bagaimana hadis ini satu gambaran kepada kita bahawa Islam lebih awal 1400 tahun yang dahulu. Yang dikatakan Islam ni kolot, Islam ni tak maju, Islam ni tak mendepani masa dan zaman, Islam ni tidak up to date. Tengok, ini satu hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bahawa Islam ni sangat evergreen, sangat hebat. Iaitu Rasulullah sudah mendedahkan kepada kita bahawa satu pendidikan yang mesti diberikan kepada anak-anak iaitu berkait dengan hubungan sesama manusia. Iaitu bagaimana Rasulullah pesan kepada ibu dan ayah supaya dipisahkan anak-anak apabila mereka usia itu usia ke arah menuju ke arah baligh. Pra-baligh. Iaitu usia 10 tahun ni usia pra-baligh. Di mana usia itu mereka perlu dipisahkan daripada laki dan perempuan. Dipisahkan kan? Kalaulah 10 tahun dipisahkan laki dan perempuan, bagaimana anak yang umur 18 tahun yang sudah balik dibiarkan anak membonceng siapa-siapa pun di kalangan laki dan perempuan? Sudah tentulah tak boleh. Inilah satu perkara yang sangat penting kepada kita. Ibu dan ayah, pesanan daripada saya, pesanan daripada Allah, pesanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita. Janganlah kita biarkan anak kita hidup dalam keadaan tidak boleh membezakan antara yang mahram dan bukan mahram. Janganlah di antara kita yang membiarkan anak kita hidup berpoya-poya, bercampur gaul tanpa sempadan di antara lelaki dan perempuan, tanpa ada batasan. Kerana inilah bagaimana Islam sangat-sangat mementingkan, sangat-sangat menitik berat. Sehingga di usia 10 tahun dah Rasulullah pesan kepada ibu dan ayah supaya dipisahkan kedudukan anak-anak itu apabila mereka ada berbeza jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Begitulah juga si anak ini tidak boleh duduk tidur bersama dengan ibu dan ayah mereka. Terdapat satu ayat Quranul Karim yang Allah Ta'ala membicarakan khusus perihal yang berkait dengan rumah tangga, berkait dengan susunan rumah tangga. Bagaimana apa yang sepatutnya berlaku dalam rumah tangga. Begitu sekali spesifiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala perihal perkara yang berkait dengan hubungan antara sesama manusia yang melibatkan mahram dengan bukan mahram. Adalah ayat lain bagaimana Nabi SAW sebut, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan kepada kamu berkahwin dengan ibu kamu, berkahwin dengan anak perempuan kamu, spesifik. Begitu juga dalam hubungan anak dengan ibu dan ayah ini, satu ayat dalam surah An-Nur ayat 58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum salasa marratin min qabli salawatil fajri wa hina tad'u siyabakum min az-zahirah wa min ba'di salawatil isya salasata auratil lakum ila akhir ayat. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpesan pada kita dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ni surah yang sangat cantik dibaca oleh ibu dan ayah kerana dia mengandungi pendidikan yang berkait dengan hubungan sesama manusia. Dalam surah An-Nur ni ada ayat bagaimana hukum hakamnya berkait dengan rumah tangga. Boleh balik, kita boleh rojok baca tafsirnya. Salah satu ayat yang berkait dengan hubungan anak dan ibu ayah ini, iaitu Allah sebut bahawa anak ni dia ada sempadan dalam rumah tangga dia. Sempadan ibu dan ayah. Iaitu Allah Ta'ala berpesan, anak ni kalau nak masuk bilik ibu dan ayah, ataupun mereka yang tidak ada kaitan dengan hubungan dengan kita, iaitu suami isteri ni, tidak boleh masuk bilik mereka melainkan di 3 waktu dan 3 tempat. 3 waktu. Yang pertama, sebelum subuh. Sebelum subuh ni tak boleh masuk tanpa meminta izin. Pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, nak masuk mesti minta izin. Liyasta'zinkumul ladzina malakat ayman. Naklah kamu minta izin. Siapa mereka yang kena minta izin tu? Iaitu orang yang kamu miliki. Iaitu kalangan khadam, siapa-siapa yang tunggu dalam rumah kita, yang tinggal bersama kita, yang bekerja dengan kita. Kemudian mereka yang belum sampai balik, maka kena diajar kepada mereka bahawa nak masuk bilik ibu dan ayah, pasangan suami isteri, mestilah meminta izin pada 3 waktu. Yang pertama sebelum subuh. Nak masuk bilik kena minta izin dulu. Bagaimana ini satu spesifik ayat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat dalam perihal ini bagaimana Allah spesifik. Tapi dalam perkara-perkara lain Allah tak spesifik.
Sebagai contoh, hukuman tentang peraturan jalan raya, Allah tak tentukan dalam Al-Quran. Itu serah kepada kebijaksanaan manusia. Manusia sendiri boleh tetapkan apa hukum ataupun kesalahan lalu lintas. Itu kebijaksanaan manusia. Tapi dalam hal rumah tangga, begitu spesifiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu berkait dengan hubungan seorang anak dengan adab ataupun kedudukan hukum bersama dengan ibu dan ayah. Iaitu dia kena minta izin sebelum daripada subuh, sebelum nak masuk mestilah meminta izin terlebih dahulu. Yang keduanya, selepas waktu zuhur. Selepas waktu zuhur, waktu yang panas ketika mana ibu dan ayah masuk bilik waktu zuhur, maka pada waktu itu sudah itulah ibu dan ayah akan menanggalkan pakaian mereka, berada dalam bilik masing-masing. Pada waktu itu, maka dilarang anak-anak ataupun siapa yang tinggal dalam rumah itu yang bukan mahram untuk masuk bilik pasangan tersebut ataupun suami isteri, melainkan dengan meminta izin pada waktu selepas daripada zuhur. Dan yang ketiga ialah min ba'di salawatil isya. Min ba'di salatil isya. Min ba'di salatil isya. Selepas daripada sembahyang isya, iaitu selepas malam. Maka tempoh inilah Allah Ta'ala letakkan suatu sempadan kepada ibu dan ayah, kepada anak-anak, sebagai salah satu daripada pendidikan yang mesti kita didik kepada mereka dalam kehidupan kita berumah tangga. Inilah penting yang perlu dilihat oleh kita semua tentang bagaimana di antara perkara-perkara yang mustahak kepada ibu dan ayah yang berkait rapat dengan diri mereka dan juga anak yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka sebagai satu amanah yang besar yang dipikulkan ke atas mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pula salah satu ilmu yang perlu didedahkan oleh ibu dan ayah kepada anak, iaitu berkait dengan mandi wajib. Mandi wajib ni apa dia? Mandi wajib ni bila sampainya baligh, iaitu anak itu keluar mani, sama ada mimpi ataupun tidak mimpi, keluar air maninya, ataupun anak perempuan itu sudah sampai haid, anak perempuan itu, maka selesai daripada haid ataupun lelaki ini sudah nak mandi wajib, maka dia wajib dia melaksanakan satu tanggungjawab, iaitu mandi wajib yang sebagaimana dianjurkan oleh Islam. Kena dedahkan kepada anak-anak kita tentang hukum hakam yang berkait dengan mandi wajib apabila sampainya baligh. Bila sampainya baligh ataupun disebabkan dengan keluar air mani ataupun haid. Iaitu maksud dengan mandi wajib ini ialah mandi keseluruhan. Meratakan air keseluruhan badan. Menyiramkan air seluruh badan selepas daripada niat. Kerana niat itu menjadikan mandi tadi mandi yang sah sebagai mandi yang boleh mengangkat hadas besar ataupun junub. Kalau tidak dengan sebab niat tadi, maka mandi itu menjadi mandi yang harus. Sebab itu membezakan mandi biasa, mandi kita seharian yang pagi-pagi balik daripada pejabat, balik daripada sekolah, itu mandi biasa. Tetapi mandi wajib ni mandi dengan bersebab. Maka hendaklah diniatkan secara khusus. Adapun lafaznya itu sunat saja. Tetapi niatnya menjadi wajib, iaitu mandi dengan tujuan untuk mengangkat hadas dan mengangkat junub, kemudian diratakan air keseluruhan badan. Dan mengikut sunnah Nabi SAW, bagaimana untuk melaksanakan mandi wajib ini? Yang pertama mestilah niat. Niat untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disusuli dengan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian disusuli dengan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Itu sunnah. Membersihkan kemaluan. Kemudian berwuduk dengan sempurna. Kemudian menyiramkan air keseluruhan tubuh badan. Siram air yang macam mana pun, pentingnya siram air. Memastikan air diratakan keseluruhan badan. Sehingga tidak ada selai rambut dan tidak ada celah-celah yang tidak terkena air. Kecuali tidak sengaja. Kalau sengaja, tidak sah. Kecuali tidak sengaja, tidak mengapa. Yang itu memastikan keseluruhan badan terkena air. Dan didahulukan dengan anggota kanan dan sapu anggota tubuh dengan tangan. Maka disapu anggota tubuh, digosok. Maka ini di antara peraturan. Apapun maksud mandi wajib itu ialah meratakan air keseluruhan badan. Bagi mereka, anak lelaki untuk mandi wajib dengan sebab keluar air mani, dan perempuan sesudah mereka habis tempoh haid mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para penonton yang dikasihi oleh Allah, yang berkait dengan mandi wajib ini ataupun junub ini, di sana terdapat pantang larang. Kita kena dedahkan kepada anak kita, apa pantang larang? Kepada anak-anak kita yang sampai
ataupun yang berjunub dengan sebab balik, dengan sebab keluar mani. Walaupun balik ini bermula keluar mani, tapi dia akan keluar sesudah itu dengan sebab-sebab yang lain. Iaitu junub. Apa perkara yang junub yang dilarangkan kepada mereka yang berjunub? Pertama ialah salat. Dalam keadaan junub tak boleh sembahyang. Laki dan perempuan. Perempuan dalam keadaan haid tak boleh salat. Laki dalam keadaan dia keluar air mani sebelum dia mandi, maka dia tidak boleh sembahyang kecuali dia mandi terlebih dahulu. Kemudian tawaf. Tak boleh orang yang keadaan berjunub itu melaksanakan tawaf. Dia mestilah mandi wajib terlebih dahulu. Mengangkat hadasnya bagi laki, mengangkat hadas dan mandi wajib bagi perempuan sesudah tempoh haid. Kemudian membaca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Ada pandangan ulama membaca dengan tujuan mempelajari. Itu diharuskan. Ataupun membaca dengan sebab bukan membaca Al-Quran tapi dengan berzikir, maka diharuskan. Diharuskan. Dilarang menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Tak boleh dalam keadaan berjunub. Kemudian menetap dalam masjid. Semua ini diharamkan bagi mereka yang berjunub, sehingga terangkatlah junub tersebut dengan sebab mandi yang kita sebutkan sebentar tadi. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, perkara lain secara ringkasnya, apakah ilmu yang wajib didedahkan oleh ibu bapa kepada anak ketika mana mereka dah sampai baligh? Yang pertama, hendaklah mereka diajar tentang zat dan sifat Allah Ta'ala. Mestilah kita ajar pada anak kita tentang mengenal Allah. Ini pendedahan jangan lewat. Mengenal Allah ni kena dipasakkan. Kena ditanam dalam jiwa anak-anak itu sesegera mungkin. Secepatnya mungkin. Dengan penuh hikmah kepada oleh ibu bapa. Dan banyak buku-buku yang diajar yang ada dalam pasaran. Bagaimana cara dan teknik ibu bapa untuk menanam akidah yang mantap kepada anak-anak. Yang keduanya, mendidik anak untuk mengenal Nabi dan Rasul. Menjadikan Nabi dan Rasul sebagai idola anak-anak. Terlebih dahulu sebagai idola mereka. Sebelum mereka akan mengambil idola-idola lain selain daripada Nabi dan Rasul. Alaihimussalatu wassalam. Jadi ini penting oleh ibu bapa. Tanggungjawab kita. Jangan kita biarkan anak kita tidak mengenal agama mereka. Tidak mengenal Nabi mereka. Tidak mengenal Rasul yang memimpin mereka ke jalan yang benar. Kerana Rasul dan Nabi inilah yang membawa kita dalam syurga nanti insya-Allah. Dengan Nabi dan Rasul inilah yang akan pimpin kita. Dan kita akan mencari mereka di akhirat nanti ketika mana kita dihitung amalan di akhirat kelak. Kemudian diajar anak-anak itu perkara gaib. Hendaklah diajar kepada mereka tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diajar kepada anak itu beriman Rasulullah, tapi mengajar kepada mereka tentang hujah-hujah mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi di zaman kita, zaman yang penuh fitnah. Zaman yang penuh fitnah, untuk kita dedahkan perkara ini kepada anak. Tentang Nabi SAW beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan mungkar dan nakir dan seumpamanya padang mahsyar dan sebagainya. Ini perkara yang perlu dididik oleh ibu dan ayah. Dan yang keempat, hendaklah dididik anak itu dengan ilmu tentang qada dan qadar. Iaitu apa sahaja yang berlaku di atas dunia adalah ketentuan Allah Ta'ala. Manusia berusaha, Allah yang menentukan, dan semua ketentuan Allah mengandungi hikmah dan kebaikan kepada manusia. Ini mestilah ditanam seawal mungkin kepada anak kita. Dan secara ringkasnya untuk akhirnya, apa yang wajib dilaksanakan oleh anak-anak kita ketika mana mereka baligh, iaitu diajar dan didedahkan kepada mereka wajibnya salat, puasa, zakat dan haji. Sebagaimana rukun Islam. Kemudian diwajibkan kepada mereka menutup aurat dan menjaga pakaian. Itu aurat. Kena beritahu di mana auratnya pada seorang anak perempuan dan lelaki dan sebagainya. Kemudian pakaian yang sesuai bagi mereka. Kemudian diajar pada mereka untuk berbakti pada ibu bapa dan berbakti kepada guru. Dan juga yang keempat, mengajar kepada mereka untuk bersikap jujur, amanah dan perkara-perkara akhlak yang mulia yang baik yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara yang penting. Sebagai ringkasnya, sebagaimana saya sebut sebentar tadi, banyaknya rangkuman yang perlu kita kalau nak membicarakan tentang pendidikan awal anak-anak ini. Apatah lagi ketika mana mereka mencapai usia baligh, yang perlu diberikan pendedahan oleh ibu dan ayah kepada anak-anak yang merupakan satu amanah daripada Allah Ta'ala. Jadi saya mengucap banyak terima kasih kepada para penonton, kepada muslimin dan muslimat, kepada tuan-tuan dan perempuan saudara-saudari yang sudi untuk berkekalan bersama dalam kuliah yang penting pada malam ini. Dan kita insya-Allah dipayungi dengan rahmat para malaikat yang diturunkan menerusi para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala yang memayungkan kita berada di mana sahaja apabila kita menonton dan bersama dalam majlis ilmu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada Pondok Maya Nur Fattah
dan juga pengurusan jenazah, skuad pengurusan jenazah Malaysia yang menganjurkan program yang sangat bermakna ini, dan syabas kepada NGO dan Ustaz Rafi'i kita yang berusaha untuk menjayakan program yang sangat penting sebagai suatu jalan cara keluar daripada masalah COVID kita. Walaupun ada kekangan masjid dan surau, tapi kita pastikan supaya dakwah ini dapat berterusan, apalagi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Jadi sekadar itulah saya mengucap banyak terima kasih, dan juga mudah-mudahan doa kita semua mendapat manfaat apa yang kita kongsikan bersama pada malam ini dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah, profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia.